Assalamualaikum semua. Mulakan pagi anda bersama MHI Selasa 11 Julai. Lagu-lagunya yang mendayu betul-betul mengusik jiwa. Di sana menanti, di sini menunggu antara lagu hit Malar Segar. Nostalgia seni bersama Amir Yukis bertanya kabar dan perkembangan terkininya. Pernah rasa tak puas selepas buang air besar seolah-olah masih tak habis? Atau 2-3 hari baru membuang? Mungkin terkena masalah sembelit. Ketahui betapa pentingnya memastikan proses pencernaan sempurna untuk elak sembelit hingga boleh terkena buasir. Dan senaman yoga yang mudah dilakukan bagi mencegahnya. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, Haziq, menemani anda pagi ini. Hari ini dah 11 Julai 2023. Tadi kita cakap pasal sembelit buasir, inilah dia contohnya. Kejap. Kenapa? Tak boleh nak bergerak. Tak boleh bergerak. Okey. Itu kita kena tahu langkah pencegahan macam mana untuk kita bagi bergerak dan hilangkan buasir tu. Keselesaan anda untuk menjalankan rutin harian pastinya akan terganggu bila anda mempunyai masalah sembelit, kan? Jadi bagaimana untuk kita kategorikan kita mempunyai masalah sembelit? Kadang-kadang ada orang tu memang dia 2 hari sekali. Adakah itu dah dikategorikan sebagai sembelit? Ataupun sebenarnya ada orang tu setiap hari dia akan membuang. Tapi Hanim, kalau 3-4 hari baru buang. Ada kategori-kategori yang berbeza. Kalau yang jenis yang macam susah nak membuang, yang macam tak tahu hari ni dia tak buang air besar, besok tak buang air besar, sampai 3-4 hari tak buang air besar. Itulah dia. Maksudnya berapa hari yang kita tak boleh nak membuang tu baru kita kategorikan sebagai masalah sembelit. Ataupun mungkin masalah pemakanan kita je yang perlu kita perbaiki kembali dan ianya akan menjadi baik dan bertambah baik. Mungkin kena pakai ubat saja, mungkin perlukan pembedahan ke. Kita akan bincang lebih panjang mengenai sembelit dan buasir ni kejap saja lagi. Tapi ini ada peringatan untuk anda semua di mana kita nak ingatkan kepada anda mengenai social media. Kan, kalau di social media kita tahu kita akan post pasal kehidupan seharian kita. Betul. Kita akan post update kita, tapi kadang-kadang ada juga yang ditipu. Dan terutama sekali bagi mereka yang mempunyai perniagaan menggunakan iklan-iklan di ruangan seperti platform Facebook dan juga Instagram ini kita kategorikan 2, iaitu 232 juta yang pernah rugi menggunakan aplikasi Facebook untuk menggunakan iklan ataupun penipuan, semualah jenis penipuan, scammer dan sebagainya. Dan juga di Instagram 70 juta. Yang paling tinggi merupakan tahun Januari tahun 2023, tahun 2022 bagi Facebook. Dan kalau kita tengok di IG Instagram pula yang paling 25 tinggi juta lah. 25 juta. Tapi kalau tengok keseluruhan yang ditipu, kerugian penipuan dalam talian di Facebook dan IG cecah 302 juta ringgit Malaysia. Sangat banyak. Sangat-sangat banyak. That's why Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching dah bagi tahu, kita dah hantar satu mesej yang jelas kepada wakil Meta, iaitu pemilik Facebook dan juga Instagram, untuk perjumpaan lah, untuk menambah baik usaha dalam segi kita nak mengelak isu scammer ni. Alright. Dan cakap pasal social media lagi. Ya, betul. Social media ini pastinya memberikan satu impak yang sangat besar dalam kehidupan kita sekarang ini dengan trend TikTok yang mana ianya boleh meragut nyawa. 4 maut patah leher ikut trend TikTok di Alabama. Ini dia gambar sebelum kejadian yang sempat dirakam dan dimuat naik, yang menjadikan satu masalah sekarang ini apabila trend ini terlalu menjadi pengikutan masing-masing, kan? Ya, betul. Dan juga ada beberapa cabaran memerlukan seorang yang melompat dari belakang bot berkelajuan tinggi. 6 bulan lalu kami menerima laporan 4 lemas yang mana insiden itu sepatutnya boleh dielakkan. Pastinya boleh dielakkan sebenarnya, kan, apabila anda mengambil kira beberapa risiko yang lain. Dan ini bukan kali pertama sebenarnya nyawa diragut ataupun nyawa terancam disebabkan beberapa trend TikTok yang diikuti. Ada juga yang pernah sampai di Malaysia, bahagian dada perlu diketukkan dan ianya menjadi sebagai satu gurauan. Masih ingat lagi tak? Kan? Itu juga boleh menyebabkan anda mempunyai masalah kesihatan. Kalau kita dah guna social media, kan, guna TikTok ni, try lah trend yang senang. Cukuplah setakat trend yang menari-nari, trend yang mungkin lip sync dan sebagainya. Saya rasa itu memadai kot untuk memeriahkan lagi hari-hari kita bersama dengan trend, tak kira lah apa pun aplikasi di media sosial. Tapi ini pastinya perlu ditingkatkan kesedaran, terutama sekali pantau anak-anak anda yang menggunakan aplikasi ini dan mengikut trend yang mungkin boleh membahayakan nyawa mereka. Betul. Janganlah memudaratkan diri. Apa kata anda nyanyi je lagu-lagu legend. Lagu-lagu yang
Lagu-lagu yang sikit. contohlah. Di sana hanyalah menanti. Lagu Tapi ini tu bukan Amir UKS ya. Ini Haziq UK perdana. Okey, sebab Amir UKS belum sampai lagi. sebab saya tak warm up lagi. Tak tahu lagi. Maknanya awak boleh saing-saing dengan Abang Amir. Saya pernah nyanyi sama-sama tapi takkan boleh capai tahap Amir UK sangat tinggi. Nak tahu macam mana? Nak tahu lebih kenal lebih lanjut, kita nak throwback kembali mengenai Amir UK. Jom kita saksikan. Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini. Muhammad Azmir Muhammad Yusof atau lebih dikenali sebagai Amir UK merupakan vokalis utama kumpulan rock terkenal era tahun 90-an, UK's. Sebelum menyertai UK's pada 1991, Amir pernah bersama kumpulan Analisa. Antara lagu popular yang menaikkan kumpulan UK's dan sekaligus mengangkat vokal Amir dengan dendangan lagu yang mendayu seperti Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu dan Pahit Akan Manis Akhirnya. Sesuatu yang indah, keinginan mencari harta sebanyak mana. Sepanjang karirnya, Amir bersama UK's telah menghasilkan beberapa buah album seperti Bisa Berbisa, Tajam Menikam, Panas Berpanjangan dan banyak lagi. Kita pun bangkit dari mimpi. Sungguh malam ini. Pada tahun 2002, Amir keluar daripada kumpulan UK's dan mencuba nasib sebagai penyanyi solo. Antara lagunya yang mendapat tempat di hati peminat seperti Gelisah dan Zikir Kasih. Walaupun lebih daripada 3 dekad, vokalis kelahiran Kuala Lumpur ini masih berbisa mencorak seni muzik tempatan. Terdengar bisikan mesra, kalimat keramat bermentera. Bermulanya siang, berakhir malamku, tak akan ku jemu menyebut namamu. Tiada batasan waktu, tiada tempatmu tertentu. Di gunung, di lembah, di darat, di air, siapapun hamba. Keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipadu. Engkau yang pertama, tiada akhirnya. Aku dalam kegelapan, kaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, di bawah naungan kasih dan sayangmu. Ku berserah diri. Tiada batasan waktu, tiada tempatmu tertentu. Di gunung, di lembah, di darat, di air, siapapun hamba. Keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir.
keagungan kasih merubah takdir, keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Oh, 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 oh. Sing. Wow. Amir Yukis. Abang Amir anda buat... dapat saksikan di belakang kamera ni semuanya sedang berdiri menyaksikan dan standing ovation lah. Senang cerita standing Balik ovation. nanti saya nak kutip tiket semua. Jangan Beli keluar tiket. sebab cover charge kita belum ambil lagi. Silakan Abang Amir. Hari ni Amir Yukis buat kita karaoke pagi-pagi. Ya, pagi-pagi ni. Pagi-pagi. Ini test vokal kita, bukan test vokal dia. Vokal kita orang memang dah pecah. Vokal abang, uish. Wah, Masih macam padu. dengar kaset lagi bang. Saya miming dia tu. Orang lama dia memang merendah diri. Betul. Mungkin kita akan dengar macam miming, tapi ush. Tapi betul bang. Dia datang-datang tadi kan, tersempat kat bilik makeup. Nak suruh nyanyi, segan pula. Tiba-tiba dia nyanyi live kat dalam ni. Tapi berada pada tahap ini sampai lebih daripada 3 dekad, saya kira. Kan? Bagaimana keadaan dan kita nak tahu khabar Amir sendirilah. Mungkin penonton-penonton sangat rindukan sosok tubuh Amir Yukis ini untuk melihat di kaca TV. Bagaimana keadaan abang sekarang? Saya sekarang sihat, Alhamdulillah. Dan saya datang pagi ni pun untuk mempromosi konsert Kasih Pengasih yang akan diadakan di Kuantan pada 22 hari bulan Julai. Okey, sebelum kita pergi ke konsert itulah, kita nak imbau kembali sebab ramai peminat-peminat Amir Yukis yang nak berborak dengan Amir Yukis. Mungkin kalau anda nak berborak dengan Amir Yukis, boleh telefon kami 0377261603. Telefon kami nak tanya apa dengan Amir Yukis, silakan. Sebab lagu-lagu Amir Yukis, kita tahu. Lagu-lagu Yukis. Kalau saya dengar dulu kalau daripada sekolah saya lah. Saya zaman sekolah, itulah lagu kita orang masa nak baring kat hostel. Oh ya. Baring kat hostel kan, duduk baring, seorang katil ambil satu line, katil ambil satu line, katil ambil satu line. Lagu Yukis kita orang memang nyanyi. Ya. Tidak dinafikan lagu-lagu Yukis memang mendapat tempat pada sekitar tahun 90-an. Ya, di mana waktu itu boleh dikatakan seluruh stesen radio hari-hari putarkan lagu Yukis. Betul. Dan berjaya memasuki pasaran Indonesia, Singapura, Brunei. Betul. Ya, dan alhamdulillah hingga ke hari ini masih lagi mendapat tempat. Masih lagi mendapat tempat, tapi masih lagi kita perlukan nostalgia tersebut kan. Betul. Kalau kita dengarkan dan menyaksikan visual-visual yang lama masuk di bilik karaoke dan sebagainya, itulah waktu-waktu tertentu yang kita imbau kembali setiap lagu-lagu. Apalagi lagu yang saya pernah pergi karaoke baru ni saya pergi karaoke dalam list top 10 lagu Yukis. Mestilah. Ya betul. Macam saya kata tadi kan. Tapi secara jujurnya karaoke tak lagu sendiri. Ada agak kadang-kadang pergi karaoke tu adalah kawan-kawan suruh last bila nak balik kan. Dia orang suruh nyanyi jugalah. Kita nyanyilah. Ke Amir Yukis nyanyi lagu orang lain? dekat karaoke. Ada juga. Ada juga. Tapi kalau tengoklah kejayaan lagu-lagu Yukis ni semua, kalau kita tengok mungkin kalau dilihat lagu tu kena dengan cita rasa orang Malaysia. Pada ketika itu dan sampai sekarang. Ya. Yalah, maksudnya lagu-lagu Yukis tu dia ada cerita actually. Cerita kisah masyarakat yang yalah lagu-lagu Yukis ni kena dengan lagu cinta. Betul. Jadi kebetulan mereka bercinta tu lagu Yukis tengah hit. Ya. Saya rasa baik-baik lirik kot kan. Ya. Yang dan kisah benar komposer Sari Amri actually. Sebab kisah benar. lagu-lagu Yukis sinonim dengan Sari Amri, betul. Dan kita tahu bagaimana Sari Amri punya sentuhan yang dan kena pula sentuhan Sari Amri itu dan suara Amir Yukis. Dia match. Dia ada bersama, memang dia cipta tu untuk saya. Bagaimana chemistry tu timbul? Tapi teruk jugalah di studio masa tu. Macam mana teruk? Mungkin kita nak tahu sebab zaman sekarang mungkin tak rasa apa yang Yukis rasa. Okey, sebenarnya masa zaman kami tu adalah zaman analog. Analog dan sekarang zaman digital. Dia berlainan dari segi rakaman. Kerana waktu rakaman tu kita kena bersedia dari segi mental, kemudian lirik nak kena ingat. Supaya tidak ada banyak kali ulang. Waktu analog kita rakamkan menggunakan banyak ulang-ulang. Ya. Sampai satu verse tu sampai 20 kali pun ada ulang. Ya. Ya.
Maknanya recording untuk satu lagu tu berapa lama masa dia ambil? Berjam-jam. Untuk Kalau sekarang sejam 2 dah settle. Sekarang sejam 2 dah settle kan. Itu different dia. Digital dengan analog. So kita kena buat persediaan. Dari segi lirik kita kena betul-betul masuk dalam kepala. Kalau boleh masa rakaman tu kita kena tutup lampu dalam studio tu, kita nyanyi sesuatu. Feel betul-betul. Barulah dia datang. Okey, macam mana saya selalu nak tanya perkara ini kepada seorang penyanyi kan. Kadang-kadang dia bukan mencipta lagu. Lagu tu dicipta oleh orang lain dan kisah orang itu, komposer tersebutlah. Bagaimana untuk kita mendalami cerita tu? Adakah ada satu perbualan bersama dengan komposer sebenarnya, sebab semua lirik dia akan ada double meaning dia kan. Dia akan ada meaning-meaning tertentu lah. Maknanya apa yang tersirat dalam cerita sebenarnya. Sebab tu saya cakap waktu dapat analog kita kena buat homework. Kita kena study lirik tu. Macam saya, contohnya saya akan menghafal. Kalau boleh masa rakaman tu kita tak mau tengok lirik langsung. Oh, dah hafal terus lah. Maknanya memang macam buat live dah. Ya, kita kena berada dalam lirik tersebut. Jadi barulah dia punya feel tu akan datang. Dan bukan senang tau actually. Betul, kita tahu lama bila berbicara. Bila kita dengar Amir Yukis cerita kesusahan tu, that's why lah lagu tu kita dapat rasa. Dapat rasa keperetan dia tu. Lagu seksa tu kita rasa seksanya. Dalam nanti di sini menunggu tu kita tunggu. Okey, jom kita bersama dengan seorang peminat yang telefon kita, iaitu Puan Nurmila daripada Seri Kembangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dia punya cerianya suara. Salam. Puan Nurmila, saya tahu mesti dah meminati UKIS daripada tahun 1991 saya kira. Silakan. Ya, saya betul. Saya memang meminati Amir UK daripada mula kemunculan dia, daripada anak dara lagi. Masa saya. Okey, cerita lagi. Okey, pengalaman saya bersama Amir UK, saya tak tahulah Amir UK ingat lagi tak dengan akak. Kita pernah berjumpa di barak polis, perumahan polis Desa Tasik. Ingat tak? Oh, ramai sangatlah Kak, tak ingat. Okey, saya pernah bergambar dengan Amir. Amir buat persembahan, ingat lagu Kau di Sana, Aku di Sini. Saya pernah menari bersama dengan Amir UK. Oh, okey. I'm so excited. Menari ya? Ya. Wow. Yes, menari. Masa tu ada buat jamuan makan malam di perumahan polis Desa Tasik. Ya, saya ingat. Ingat dah? Ingat dah. So saya memang meminati Amir. So saya mendoakan semoga Amir sukses seterusnya membuat lagu-lagu baharu. InsyaAllah. Saya sangat minat dengan tarikan suaranya. Yes. Kak Nurmila, alang-alang ni kan dah menembus panggilan sekejap lah. Nak duet tak? Cakap jujur. Allah. Nak duet tak? Cakap jujur. Dia macam ni tahu. Dia menggigil. Bila dapat bercakap ni, dia rasa menggigil. Dia rasa excited tu. Dia dah tak keluar nak kata-kata. Akak Nurmila buka je apa-apa lagu. Buka je apa-apa lagu. Sikit je. Allahu Akbar. Silakan. Di sana di sana nanti di sini menunggu boleh. Amir mulakan yang siapa yang sedang kau sayang. Alah, janganlah lagu yang biasa Amir nyanyi tu. Di sana menanti, di sini menunggu. Okey. Sungguh ku merasa resah. Bila tak ingat lah. Alamak, macam mana ni? Nak tanya. Masa menari dengan Amir Yukis tu, betul ke Amir Yukis? Yes, betul. Amir mana? Amir ingat tak Amir bawa anak bersama? And then memang excited. Pengalaman. Excited. Okey, Kak Nurmila. Lagu ni mesti tahu. Okey. Walaupun lenaku panjang. Lagi? Tak ingat. Dia nervous. Sangat nervous di situ. Puan Nurmila, terima kasih banyak-banyak. Nanti insyaAllah saya nak invite Amir untuk datang ke Taman Lestari Permat buat persembahan. Apa-apa nanti saya akan cari nombor telefon Amir untuk kontak. Okey, silakan. Buat persembahan di Taman Lestari Permat. IG ada? IG ada. IG situ. Ya, Instagram Amir Yukis kan? Amir Yukis Official. Amir Yukis Official. Nanti Puan Nurmila cari. Amir Yukis Official. Nanti saya akan cari nombor telefon Amir. Nanti kita akan hubungi. So nice to meet you. Sangat seronok dapat jumpa. Seronok tengok Amir di kaca TV. I'm so excited. Dengar excited keterujaan suara Puan Nurmila. Kak Nurmila, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa post dekat Instagram supaya kita dapat tengok wajah Kak Nurmila macam excited sangat tu. Dapat hubungi Amir di MHI. Assalamualaikum. Jaga diri. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih TV3. Okey. Sama-sama. Peminat yang berkualiti. Kalau kita tengok peminat-peminat
band dulu adalah peminat-peminat yang berkualiti. Betul, dia bukannya one off kan, bukannya minat sekali sahaja. Mereka meminati sehingga tengoklah keterujaan tu kita dapat dengar sehingga ke saat ini. Itulah macam saya cakap lah kan, memang peminat ni dia bila dia minat tu dia memang mendalam. Daripada zaman anak dara sampai dia dah kahwin, dah dapat anak, dia masih lagi minat. Kadang-kadang dah bercucu masih lagi meminati. Betul kan? Kegilaan yang paling abang rasa kan, mana tengok abang pernah kena dulu macam mana? Mungkin pernah dapat apa-apa hadiah ke? Peminat yang berusia perempuan yang berusia umur 60 tahun. Hari ini cerita betul. Maknanya dia dah dengarkan lagu Amir ni masa dia dah dewasa jugalah. Dia dah dewasa tapi waktu tu umur dia 60 tahun. Dia masih tu 60 tahun. Dia masih minat lagi. Okey. Kan jadi tu saya memang teruja lah sebab saya tak sangka yang berusia begitu masih lagi minat dengan lagu-lagu UK's kan. Wow. Apa yang paling membantu untuk mempromosikan lagu-lagu UK's dulu? Platform radio ke ataupun konsert-konsert ke? Waktu itu radio main peranan. Ya, radio RTM memang main peranan kerana waktu itu juga kita kena buat promosi di RTM dan tak ada lagi macam sekarang ni ada betul. Masa tu memang RTM sebagai badan siaran yang kami memang harapkan untuk menyiar lagu-lagu UK's di seluruh negara. Kita juga akan menyaksikan di Facebook. Ada yang soalan mengirimkan ramai yang nak soalan tanya Amir UK's. Tapi kalau tengok ni banyak sangat soalan, kita pilih satu lah. Ada tak satu yang dipilih? Kita pilih tiga. Banyak. Kita pilih tiga. Ada. Siapa tu? Hazina Aida Aisyah. Dia kata, Assalamualaikum. Malah saya teringat tahun 92-93 memang teman pergi balik kerja MRT. Lagu UK's. Masa tu ada MRT. Kaset UK's. Kaset UK's. First nampak UK's buat show kat TV Warna Singapura. Masa ni di Singapura. Ya. Very fall in love. Memang power vokal. Satu daripada bintang 8 Sari Amri. Semoga sihat selalu, kata atas Sitia. Ada juga daripada Rina Paris. Menggamit kenangan tahun bercinta. Wow. Apa saya cakap tadi kan? Betul? Ada kenangan buat apa mereka yang pernah bercinta dengan lagu UK's. Tapi kalau anda rindukan lagu-lagu cinta ini, ada konsert yang akan lakukan bila tu? 22 Julai di Kuantan. Tak lama ni. Tak lama lagi dah. Dan juga yang terbaru di Singapura. Di Singapura juga. Baru lepas ke? Coming soon. juga. Bulan November di Singapura, UK's akan mengadakan konsert di Esplanade. Dia konsert Kasih Pengasih di mana pada 22 Julai nanti di Kuantan, Pahang. Di Kuantan, Pahang. Bukan setakat Amir UK's ada, Zamani ada, Iklim ada, Ameng pun ada. Jadi anda semua bolehlah beramai-ramai ke sana nanti. Kita ucapkan terima kasih kepada Amir UK's sekali lagi. Betul. Kami sangat-sangat teruja, kami sangat-sangat rasa gembira apabila kita dapat menerima kehadiran Amir UK's di sini. Untuk segmen Nostalgia ni pastinya ini adalah satu yang baik untuk kita kongsikan perkabaran Amir sendiri kan. Ramai yang nak tahu apa cerita Amir UK's ni. Inilah dia kita bawakan kepada anda. Teruskan bersama dengan kami nanti, insya-Allah ada lagi nostalgia seni yang ingin kita bawakan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bincangkan tentang masalah sembelit dan buasi. Okey. Jap. Pergi toilet je. Rehat. Adakah pernah alami keadaan perut terasa kembung tetapi tidak mahu buang air besar? Atau hampir seminggu tidak membuang air besar dan sukar untuk melakukannya? Masih ada segelintir yang memandang remeh mengenai tabiat membuang air besar walaupun kadangkala hampir seminggu tidak melakukannya dan menganggap perkara itu tidak penting. Besar kemungkinan individu itu berhadapan risiko menghadapi masalah sembelit. Sembelit berlaku apabila seseorang itu membuang air besar kurang 3 kali seminggu. Ini akan menyebabkan penghidapnya tidak puas selepas membuang air besar, perut menjadi buncit dan kerap mengalami masalah sakit perut. Keadaan ini juga boleh menyebabkan risiko penyakit lain seperti buasi. Buasi lazimnya terjadi akibat kesan meneran sehingga menyebabkan otot dinding usus lemah dan tidak berfungsi dengan baik pada tempoh jangka panjang. Sejauh manakah orang ramai perlu cakna mengenai masalah sembelit dan mengapa pentingnya untuk menjaga pemakanan bagi memastikan sistem pencernaan kita berfungsi dengan baik?
Dan apa kesan jangka panjang sembelit ini jika tidak dirawat atau dicegah daripada awal? Ya, sembelit yang merupakan satu masalah common, biasa sebenarnya yang berlaku di Malaysia tapi tak diambil berat. Kan rasa macam 2-3 hari tak dapat buang air besar, tak apalah, biasa, nanti hari keempat keluarlah tu. Tapi sebenarnya mungkin benda tu kalau tak dirawat boleh menyebabkan buasir ataupun benda-benda yang lagi teruk. Betul, kita khawatir apakah kesan jangka panjang seperti mana yang diakhiri dengan visual yang kita kongsikan bersama dengan anda. Ayuh kita bersama dengan Dr. Muhammad Razali Ibrahim, pakar perunding bedah kolorektal daripada Hospital Sungai Buloh. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Baik Doktor, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Ini merupakan satu topik yang kita jarang buat sebab kita rasa macam tak penting. Kita rasa macam mungkin biasalah sembelit, makan je lah buah, minum je lah air banyak dan mungkin nanti ianya akan selesai. Tapi banyak benda yang kita tak faham bagaimana ianya dah pun dikategorikan sebagai masalah sembelit kronik. Mungkin doktor nak kongsikan sebagai permulaan, fahami apakah itu sembelit. Terima kasih kerana menjemput saya, Masya. Jadi sembelit ni perkara yang biasa kita berlaku. Tapi masalahnya tak ramai yang berani tampil ke depan untuk berkongsi masalah. Jadinya itu satu tujuan yang baik kalau kita dapat bincang hari ini. Jadi secara amnya sembelit ni kita boleh definisikan sebagai kekurangan dari segi normal seseorang untuk membuang najis. Okay? Sebab setiap orang lain caranya buang najis. Ada yang setiap hari, macam kita cakap kan. Ada yang 2 hari sekali. Jadinya apabila dia lari daripada normal 4-5 hari kemudian, itu adalah sembelit. Termasuk kesukaran untuk membuang najis. Bila cakap pasal sukar, adakah bila kita meneran banyak kali tak dapat keluar, adakah itu sukar, Doktor? Ya, betul. Dia melibatkan aktiviti kita dan juga apabila najis keluar, adakah dia menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pembuangan najis seperti sakit, berdarah. Itu antara risiko yang boleh berlaku sekiranya kita membiarkan sembelit berterusan. Ya, kita difahamkan juga bentuk najis main peranan untuk mengesahkan sama ada anda ada masalah usus, masalah sembelit ataupun sama ada usus kita berada dalam keadaan baik ataupun tidak. Ada 2 bentuklah setakat ini yang kita fahami kan, macam bentuk sausage dan juga bentuk bulat-bulat yang selalu dikabarkan. Adakah perbezaan bentuk najis itu juga dapat menjadikan sebagai indikator sama ada kita ada masalah sembelit ataupun tidak? Ya, secara amnya apabila kita menilai seseorang yang ada sembelit, kita akan bertanya mengenai bentuk najis. Itu sangat penting. Kerana apa yang kita hendak apabila seorang mengeluarkan najis yang keluar dalam bentuk ketul yang cantik lah. Kita panggil yang bulky. Itu yang kita nak. Kerana apa yang akan menjadi bulky adalah amount serat yang cukup, air yang cukup, dikeluarkan dengan baik. Jadi kalau yang keluar itu saiz yang kecil, saiz yang keras, itu adalah menunjukkan sistem penghadaman mereka tidak sesuai lah. Maknanya terlalu keras pun tak bagus sangat, terlalu lembik pun tak bagus. Tak bagus juga. Okey, jadi kalau kita bercakap pasal sembelit, mungkin benda tu boleh menyebabkan perkara yang lagi serius, yang lagi teruk. Mungkin buasir. Mungkin doktor boleh cerita dulu, buasir tu apa sebenarnya? Adakah buasir tu sama dengan sembelit ataupun dia relate dengan sembelit sebenarnya? Okey, untuk seorang yang ada sembelit yang berpanjangan lah, untuk yang waktu singkat, selalunya kita boleh atasi dengan ubah cara hidup kita kan. Jadi kalau masa berpanjangan, ada beberapa komplikasi yang boleh berlaku. Yang kita biasa tahu maklum adalah buasir. Itu yang paling biasa. Ada juga komplikasi lain seperti kita dapat luka-luka kecil di sekitar lubang najis. Itu yang medical term kita panggil fissure. Itu lagi teruk, sebenarnya sakit bila kita yang pedih-pedih tu. Ya, betul. Kadang-kadang untuk yang lebih teruk, kadang-kadang dia boleh sampai tahap macam Aziz cakap lah, rektum boleh keluar, kerana tekanan lama, tekanan yang teruk di bahagian rektum itu terkeluar sebab otot-otot yang memegang itu dah jadi lemah. Rektum terkeluar. Itu adalah tanda. Itu antara komplikasi yang teruk kalau seorang ada sembelit. Kita juga ingin mewarnai perbincangan ini dengan soalan-soalan maupun pandangan anda, pengalaman yang kalau segan untuk tampil ke hadapan boleh titipkan di ruangan komen kami Facebook MHI TV3 ataupun hubungi kami di 0377261603 untuk terus sahaja mendapatkan konsultasi secara langsung bersama dengan Dr. Razali. Kita kembali bersama dengan Dr. Razali dengan perbincangan sembelit dan buasir yang saling dikaitkan antara satu sama lain, dan pastinya kalau contoh dalam keadaan
keadaan yang dikatakan normal tu, saya seminggu sekali baru berak. Itu adalah normal bagi saya daripada awal saya, maknanya progres mengeluarkan najis itulah dia. Tapi sebenarnya kalau kita katakan individu lain mempunyai tahap normal yang berbeza, setiap hari kalau boleh dibuang. Yang mana sebenarnya harus kita fahami adalah tidak menjejaskan kesihatan badan kita. Normal tak boleh sampai seminggu tak buang air besar. Tak normal. Okay? Itu maksudnya sistem pembuangan kita terlalu perlahan. Maknanya Hanim tak normal. Betul. Perlu tak ada contoh. Okey. Jangan contoh. Kita akan ada keperluan di mana sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali dalam seminggu kita mesti keluar najis. Sebab najis ni benda yang kumuhan. Benda kumuhan kita tak boleh simpan dalam usus terlalu lama. Sebab ada komplikasi kotor lain pula. Bukan saja kotor, dia adalah karsinogen. Karsinogen akan menyebabkan risiko mendapat kanser di masa hadapan. Masya-Allah. Jadi sebab itu kita galakkan pembuangan najis ini berlaku mengikut rutin yang betul. Sebenarnya setiap hari adalah yang terbaik. Ke macam mana? Tak semestinya. 2-3 hari. 2-3 hari itu kita consider yang terbaik. Maknanya daripada 1 ke 3 hari itu adalah yang boleh diterima. Tapi doktor, mungkin kalaulah langkah awal yang perlu diambil oleh kita, kalau kita rasa macam dah 2-3 hari tak keluar, tak buang air besar ni, mungkin kita boleh ubah cara pemakanan kita. Mungkin kita boleh cuba makan buah-buahan ataupun makanan-makanan yang boleh membuatkan kita lancarkan pembuangan air besar. Saya rasa semua orang tahu itu teknik yang untuk memastikan sistem penghadaman kita lawas lah, kata mudahnya. Pertama, pemakanan. Diet yang bagus, yang banyak serat, kan. Rakyat Malaysia kita tahu tak suka makan sayur. Yalah, sayur, buah kan kadang-kadang. Pisang. Jadinya kalau kita dapat ubah, dapat tambahkan dari segi serat, itu yang terbaik. Air mesti cukup. Rekomendasi kita sekurang-kurangnya 8 gelas sehari mesti dicukupi. Jangan 8 gelas kecil macam tu. Tak cukup ni, 1 tak cukup. 1 tak cukup. Dia paling kurang 2 lah. 2 botol besar ni. Yang depan kita ni mungkin baru cukup. Okey, tapi sekarang ni sebenarnya kita ada pemanggil. Kita ada Puan Rafidah dari Johor Bahru. Assalamualaikum Puan Rafidah. Waalaikumsalam. Ya, terus saja soalan kepada doktor. Silakan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya tentang masalah sembelit dan buasir ni lah. Saya memang susah untuk ke tandas. Paling lama pun seminggu lebih tu baru saya boleh ke tandas. Itu pun kalau saya makan makanan yang pedas. Kalau tak, memang susah sangat saya ni, risau. Lepas tu, air memang minum lah selalu, lebih daripada 2-3 liter. Dan saya mengamalkan pemakanan sihat juga. Tapi itulah memang susah nak membuang tu. Macam mana ya doktor, apa tindakan yang perlu saya lakukan selepas ni? Terima doktor kasih. Ada nak tanya apa-apa dengan Sekejap ya Puan Rafidah. Doktor, mungkin ada soalan-soalan lain? Ada masalah kesihatan lain tak? Puan ada masalah kesihatan ke? So far okey je, pasal saya selalu pergi jogging, brisk walking untuk keluarkan peluh apa semua. Cuma ni jelas susah nak membuang. Itu. Okey. Untuk sembelit kita memerlukan pemeriksaan yang terperinci untuk mengelakkan timbul masalah yang lain. Sebab sembelit ni bukan masalah dari segi pemakanan saja. Kadang-kadang kita kena kecualikan benda-benda yang berbahaya seperti sama ada penyempitan usus, stenosis kita panggil. Kadang-kadang ketumbuhan, kanser kadang-kadang boleh berlaku, terutama kalau umur yang 60 ke atas. Jangan fikir sembelit ni sebab I tak makan cukup ke, I tak cukup air. Bukan hanya kerana faktor pemakanan. Jadi kita kena membuat pemeriksaan yang lebih terperinci. Apa yang saya perlu nasihat kepada puan, elok jumpa pakar dan kita akan buat beberapa pemeriksaan untuk memastikan tak ada masalah yang lain. Okey. Selain daripada itu, bila kita katakan tentang kategori pemakanan juga memainkan peranan penting untuk memastikan usus yang baik dan sebagainya, itu dari sudut pencegahannya bagaimana untuk seseorang individu tidak berlakunya masalah sembelit dan sebagainya? Mungkin doktor nak kongsikan juga. Sama yang macam saya cerita tadi lah. Kita ubah dari segi kita punya cara hidup. Itu yang terbaik. Aktiviti riadah sangat penting. Kalaupun kita sangat sibuk dengan kerja terpaksa kerja 8 pagi 8 malam, tapi cari masa untuk melakukan senaman riadah kerana ia dapat membantu menyihatkan sistem badan kita. Bila sistem badan sihat, insya-Allah kita punya sistem penghadaman akan sihat. Okey. Itu langkah pencegahan awalnya doktor. Tapi bagaimana apabila dah menjadi teruk? Apabila dah menjadi lebih serius, kronik, adakah memerlukan pembedahan? Sampai memerlukan pembedahan, adakah perlu? Kebanyakan sembelit tidak memerlukan pembedahan lah. Itu kita panggil rawatan yang terakhir bila tak ada pilihan. So apa yang kita akan lihat dari segi isu yang lebih kepada pemakanan dan juga kedua kadang-kadang isu dari segi sistem pesakit tersebut.
sebab najis yang bergerak daripada usus kecil ke usus besar, dia berlaku sebab ada pengejutan otot. Okey. Kadang-kadang ada isu dari segi otot dia tak berfungsi dengan baik. Mungkin dari segi saraf yang terganggu ataupun otot tu sendiri memang dia lemah. Jadi kita kena siasat semua tu. Okey. Baru kita kecuali. Okey, itu dia. Kita sebenarnya sedikit sebanyak doktor membuka ruang yang lain lagi untuk kita fahami sebenarnya sembelit ini bukan sahaja daripada faktor pemakanan anda, mungkin kondisi kesihatan juga terlibat sama. Seperti individu yang akan bersama-sama dengan kita melalui panggilan telefon. Puan Zarina, kabarnya betul ke? Zarina dari Ipoh. Assalamualaikum Puan Zarina. Assalamualaikum. Salam. Ya. Puan Zarina, silakan soalan kepada Dr. Razali. Okey. Macam ni. Hello. Silakan Puan Zarina. Okey, macam ni. Saya pernah mengalami buasir. Lepas tu saya buat cek di hospital lah. Saya buat masuk skop. Okey. Lepas tu saya pernah buat pembedahan lah. Saya pernah doktor kata saya ada buasir. Dalam skop tu usus saya okey, semua okey. Lepas tu rupanya saya ada buasir. And then saya pun bincang dengan suami, saya buat operasi lah, buang. Jadi nak tanya doktor, adakah bila saya dah buang tu dia akan jadi balik ke? Alright. Faham. Dan lepas tu nak jaga pemakanan dia macam mana selepas saya dah buang tu buasir tu? Terima kasih Puan Zarina. Ya, sama. Okey. Buasir, itu antara penyiasatan yang kita akan lakukan sebelum kita buat pembedahan lah. Kita akan periksa pastikan usus normal. Tak ada punca lain menyebabkan buasir. Yang keduanya bergantung kepada peringkat buasir. Buasir ada 4 peringkat. Yang mudah, yang simple bila buasir cuma di dalam kita punya ruang najis. Yang lebih teruk bila dia sudah mula keluar. Kan kadang-kadang bila kita buang najis kita rasa macam ada ketul keluar. Itu antara contoh buasir kalau dia datang berjumpa doktor. Ada yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4. Yang peringkat pertama biasanya tak payah operation. Biasanya kita pergi ke klinik saja, kita buat rawatan, kita panggil rubber banding sebagai saiz kecil. Tapi kalau bila dah besar, 2, 3, 4, biasanya kita akan recommend pembedahan. Tapi pembedahan pun ada macam-macam sekarang. Zaman yang tradisional, operate saja, buang semua. Zaman sekarang kita ada laser terapi, kita ada skleroterapi. Macam-macam. Maksudnya dia tak buang tapi dia mengecilkan. Bukan mengecil, bila kita bakar kita mematikan urat darah yang bengkak. Sebab buasir ni dia terjadi sebab salur darah dia membengkak. Jadi kita bakar dia mati dan insya-Allah dia tak akan berulang kalau kita mengubah cara hidup. Kalau tidak, dia mungkin akan berulang. Daripada tadi saya dengar Dr. Razali sebut mengenai ubah cara hidup. Kalau ada masalah ini, benda pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah cara hidup. Tapi ada satu soalan terakhir yang kita nak ambil sebenarnya daripada Facebook, Doktor. Ayo sama-sama kita saksikan Farah Syazana. Doktor, saya baru bersalin 3 bulan. 2 ke 3 hari membuang adalah normal bagi saya. Tapi lepas bersalin, saya mengalami sakit ketika membuang. Rasa sakit seperti luka ketika najis melalui lubang dubur. Apa perlu saya buat? Adakah perlu makan ubat pelembut najis? Baik, terima kasih Puan Farah. Sila dengarkan penjelasan Dr. Razali. Right. Okey, itu normal ya. Sesiapa yang mengandung itu memang selalu jadi sembelit itu masalah. Kadang-kadang ia berterusan sehingga selepas beranak. So ini antara komplikasi yang saya cakap tadi. Dia mempunyai luka di bahagian lubang najis. Itu kita panggil fissure. Okay? Jadi rawatan dia ada. Pertama kita akan bagi ubat tahan sakit. Pelembut najis itu memang semesti kita bagi dan kita akan pantau. Kadang-kadang kalau penyakit itu acute dia akan baiklah. Tapi ada yang menjadi kronik. Yang kronik ni kita terpaksa jumpa lebih kerap. Kita ada cara lain lah, ada cara pembedahan. Ada orang inject toksin tu. Ada botulinum toksin. Orang guna untuk cantik-cantikkan muka, kita guna untuk orang yang melembutkan dia berfungsi. Sebabnya fissure ni akan berlaku bila otot di sekitar lubang najis menjadi tegang. Jadi bila kita inject botulinum toksin ni, dia akan merelax sana. Banyaklah sebenarnya rawatan doktor. Jadi pergi jumpa doktor untuk dapatkan nasihat dan jumpa pakar untuk dapatkan rawatan apa yang perlu kita ambil. Tapi ada satu tadi saya dengar doktor sebut mengenai ubah cara hidup dan senam. Bersenam. Jadi mungkin senaman tu membantu. That's why lah selepas ini kita akan buat senaman. Doktor nak join sekali? Tak boleh.
Okey doktor, bagaimana pesanan doktor kepada rakyat Malaysia? Kita tahu Malaysia ni surga makanan kan, tapi yang serat-serat ni jarang menjadi kegemaran kita. Nasihat daripada doktor sendiri untuk kita membantu, satu mencegah lah, satu lagi untuk mengurangkan risiko. Silakan doktor. Okey. Memang tak dinafikan lah kita punya rakyat Malaysia ni. Betul. Mewah makanan. Mewah. Jadinya untuk diri sendiri ya. Jadi kita mesti sentiasa mengikut benda yang terbaik. Jadinya makanan serat sangat penting, sayur-sayuran, buah-buahan, okey, kekacang. Sila tambahkanlah ikut rekomendasi. Biasanya kita mulakan lebih kurang 20 ke 30 gram setiap hari. Minum air yang cukup. Betul. 8 gelas setiap hari. Memang terbaik untuk kita dan juga untuk aktiviti yang akan berlaku selepas inilah. Ya, senaman kan. Yang doktor akan cuba join sekali lepas ni. Tapi doktor ni kalau kita tengok depan ni ada buah ya doktor Ya. Pisang. Nak belajar buah-buahan. Apple. Tak nak tunjuklah antara buah-buahan yang kita boleh guna dan kita boleh makan. Sebab ini antara yang sedap lah. Ni air. Apa ni Haziq? Ini bukan buah. Ini adalah air yang perlu kita ambil setiap hari. Sebenarnya Bukan sama-sama manis. tu kita ingatkan diri kita sendiri jugalah yang sedang bercakap ni untuk sama-sama kita mengubah gaya hidup, mengelakkan daripada risiko-risiko sembelit dan buasi yang semakin lama semakin kurang pendedahannya. Terima kasih Dr. Muhammad Razali Ibrahim, pakar perunding bedah kolorektal daripada Hospital Sungai Buloh. Sampaikan salam kami juga kepada warga Hospital Sungai Buloh yang sedang menyaksikan di sini. Okey, seketika nanti kita akan bawakan senaman yoga yang mana Haziq akan Saya? Haziq tak? Ke saya? Bukan, awak lah. Kita sama-sama lah. Kita akan beryoga untuk memastikan mungkin juga yoga ini dapat membantu secara langsung dapat membaikkan penghadapan anda, mencegah daripada masalah sembelit. Betul. Okey, kita kembali selepas ini. Anda boleh settlekan anda punya yoga mat. Kita buat sama-sama. Okey? Boleh rehat seketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini untuk senaman yoga. Pagi-pagi tadi kita dah cerita tentang masalah sembelit. Sekarang ni bagaimana senaman dapat membantu anda untuk mengurangkan masalah sembelit. Dia terus lonot. Sebab apa? Sebab kita nak beryoga. Saya di belakang. Silakan. Haziq. Dia tidur ya. Dah start. Okey. Dia tidur. Jadi Ais, mari kita mulakan yoga kita untuk mencegah sembelit. Sebelum tu, ini Ais Rashid yang merupakan instruktor yoga. Boleh saya kategorikan sebegitu? Instruktor boleh, yoga. Ya. Berapa lama Ais sebagai instruktor yoga? Kalau boleh dikongsikan. Kalau ikut mengajar dah 8 tahun. 8 tahun. Tapi kalau dah praktis 13 tahun. Kan, tapi 13 tahun jadi pinggang saiz berapa Ais pinggang? patut dia lah yang buat kan? Tak apalah. Hari ini Haziq ada bersama dengan kita. Sekali. Okey, ada yang minta. Haziq, adakah anda pertama kali? Saya pertama sekali. Saya kena jadi moderator dekat sini. Awak duduk silakan. Di rumah tak faham. Tengah ni ada. Okey, Haziq, pertama kali yoga ke? Pertama kali. Okey, pertama kali. Silakan Ais. Okay, hari ini ikut sekali. Okay, hari ini kita tak nak buat yang susah lah. Kan kita buat yang senang supaya penonton kat rumah pun dapat ikut. Tapi mengatasi tu saya tak cakap lah dia mengatasi, tapi dia boleh membantu. Okay, sebab kalau ikutkan yoga ni memang senaman regangan. Jadi bila dia regang, dia membantu you juga untuk proses pencernaan at the same time. Dan benda ni kena buat konsisten. Setiap hari ke? Dia tak boleh macam hari ni, macam Haziq buat hari ni, besok terus tak kejap lagi pergi toilet. Tak, dia kena konsisten. Nampak kesan dia. Nampak kesan dia. So usually kalau kita buat untuk yoga pagi lah kan, saya akan advise untuk student untuk duduk posture macam ni, straight, belakang. So make sure belakang tu pun kita jangan round. Usually kalau duduk mesti orang akan macam bongkok. tu. Bongkok. So kita straight. Okay? Straight Nampak chest ataupun dada. Barulah. Nampak dah ini. Alright. Okay. Cover perut. Okay. Alright. Kita duduk, kita relax. So that pengaliran darah tu akan turun kat perut. Kita breathe. Bila kita bernafas, kita bernafas dengan betul. Inhale. Kita inhale. Cuba inhale. Inhale through your nose. Lepas tu you exhale. Exhale tu keluar ikut hidung juga? Keluar ikut mulut tapi tutup mulut tu. Dia keluar kat sini. Inhale. And you exhale.
Okey, relax. Dan you allow yourself minum air sikit pagi tu. You kena minum air juga tau. Jangan tak minum. Makan kalau boleh jangan makan dulu. Okey. Kita makan yang ringan. Okey, now buka kaki. Kita buat butterfly pose. Butterfly? Okay. Butterfly Usually for laki... Memang tak ke pergi butterfly lah. Laki dia takkan macam tu lah. Dia kupu-kupu lagi. Laki dia akan macam tu. But it's okay. Jangan paksa. Kalau kat penonton kat rumah... Kenapa nampak pelik saya? Jangan paksa. Okey, macam ni. Selalunya. So, kita akan buat gerakan sedikit saja. Untuk bagi... Janganlah. Takut terbang ni. Jangan terbang. Kita jangan bagi kita nak bagi relax badan kita dan aliran darah turun ke perut dan kita relaxkan kita ni. Okey. Tak payah terbang dah? Tak payah terbang. Okey, yang ni kita boleh, maksudnya yoga ni dia... Berapa lama ni kena buat macam ni? Dia sampai you rasa dah macam, this is actually fully warm up sikit dekat you punya hips. Ni warm up. Dia warm up. This is warm up. Dan yang ni kalau you faham konsep lifestyle yoga tu, kalau tengah lipat baju ke, kan duduk bersila. Faham. You buatlah. You janganlah tunggu nak buat kelas dia buat. You buat on a daily basis. You buat je. Tengah lipat baju, tengah apa. Okey, now. Secondly kita straightkan kaki tu. Straightkan kaki, kita relaxkan kaki tu. Relax kaki tu kan. Kita inhale tangan tu. Naik ke atas. Kena breathe. Ni tegak sikit ni. And kalau boleh, and exhale. Bila exhale, kita hembuskan nafas kat luar, kita duduk macam ni. Tangan kena sampai kaki dulu? Tak sampai tak apa, it's okay. Baju ketat? Baju ketat? First ada alasan? Okey, kita macam tu, relax. Okey, now, inhale. Kaki, ambil sini sikit. Satu kaki, kanan ke kiri. Macam tu. Straighten belakang. So, bila kita straight belakang, kita akan jaga posture tau. Yoga ni dia bukan nak pasal sebelit je, tapi dia semua, merangkumi semua. Okey. Left hand. Ambil left hand. Masuk kat ni. Tangan ke... And pusing sikit. Sedapnya badan macam ni buat. Wow. Dia stretch. Tuan-tuan dan puan-puan kat rumah mungkin boleh cuba untuk lakukan. So, dia stretch you punya belakang. Automatically, your spinal tu, you twist your spinal twist. Dia tak boleh nak ke depan balik dah ni? Boleh. Okey, so biarkan dulu. You tunggu kejap dalam few second. You feel breathing. Lepas tu, you back to center balik. Lepas tu, you tukar kaki. Kita bagi balance. Okey, tukar kaki. Balance, kita buat macam ni pula. Ke kiri. Yang ini memang effect dia ke mana? Dia the whole kaki, hamstring sampailah ke perut. Sampai ke pinggul dia actually perut. abdominal tu penting sebab dia akan membantu untuk you punya abs you. Dia kan macam ni tangan kita boleh lakukan masa break time dekat office kan, macam contohnya ada lunch break time yang sebelum makan tu 10 minit anda mungkin boleh lakukan regangan-regangan ini. It's a good idea sebenarnya. Sedap badan lepas tu. Sedap. And inhale balik. So kita kena and bawa balik. Okey. Lepas tu nanti you balik pula. Kalau tadi tak fully warm up, lepas tu ada Haziq tak boleh nak buat. So datang balik kat sini. So relax. Dia macam slow tapi dia memang design this yoga senaman regangan ni memang design untuk semua lapisan umum. Dia tak adalah orang cakap tak tunggu fleksibel baru nak buat yoga. Tak boleh buat yoga. Tak bolehlah I tak fleksibel, I tak boleh. Tak, sebenarnya kalau you consistent tanpa you sedari, you actually dah buat dah senaman tu. You dah buat dah. Contohlah soalan saya kan, bagi mereka yang mempunyai berat badan berlebihan kan, ada yang mungkin kakak-kakak kat rumah, Anim, Haziq bolehlah, perut tak ada. Saya ni perut tebal macam mana? Mereka nak juga lakukan yoga, tapi adakah cara tertentu ataupun bagaimana untuk mereka? Okey, dia sebenarnya untuk yang bersaiz besar ni sebenarnya bukan alasan dia untuk dia tidak buat yoga kerana dia tak sedar sebenarnya dia tu ada, dia boleh buat. And benda tu melalui teknik. That's why you kena pergi fleksibelkan badan ni kena ada teknik tertentu juga. Teknik dia kalau you follow, lepas tu you pula konsisten, you memang betul-betul yakin, at the same time you terus jaga makan. So, bila jaga makan, you tanpa sedar, you dah lost inches. Lepas tu, you rasa macam badan you ringan. Lepas tu, you rasa you dah fully stretch. Jadi, badan tak keras. Lepas tu, lama-lama. Jadi, benda tu you kena buat konsisten. Betul. Ada lagi a few actually. Boleh tak buat lagi? Ada lagi a few yang kita boleh buat. Tapi, sure ke? Boleh. Yang mana? Yang susah ke? Katanya pasal untuk perut Okey, perut. Satu lagi. Okeylah, satu lagi lah. Okey, mari kita cari. Mari kita. Okey, cuba yang ni mungkin kita bagi Haziq lah. Okey, Haziq buat. Kenapa ya? Haziq buat. Haziq kat sana. Okey, yang ni adalah cobra. Cobra ni sebenarnya you kena buat ke depan macam ni. Okey, patutlah saya kena buat. Okey, Haziq So bila you buat cobra, dia ada tiga step. Betul? 3 step ataupun level. Okey, macam Haziq. Sebab Haziq first time kan. So, bila Haziq first time, bila Haziq first time, dia badan belakang dia mungkin dia tak berapa nak selesa. Cuma tengok. Okey, yang ni untuk yang orang dah biasa buat. Okey, dah biasa buat yoga, dia akan macam... Yang ini pula yang tak biasa. Okey, yang tak biasa, Haziq kena bend you punya elbow, Haziq. Elbow? Siku tu, bend lepas tu ke bawah macam tu.
Tapi you punya shoulder ni sebenarnya tak boleh macam ni. Dia tak boleh collapse. Dia kena. Macam ni. Dia buka sikit macam ni. Macam ni. Saya sakit badan. Okey, siapa sakit badan? For example yang ada low back pain. Low back pain tu macam memang benda tu memang akan ada kat siapa. Okey. Tolakkan tangan ke bawah. Turunkan you punya elbow. And macam tu. Tengok ke depan Aziz. Yes. Nampak? So ini untuk orang yang ada slip disc ke, lower back ke apa ke, dia akan bantu. Jadi you pilih option ni. Berapa lama yang kita perlu buat posisi ni? Okey, ni selalunya kita buat dalam sesi ni, you tengok pada you punya breathing. You at the same time bila you buat ni, you breathe. So dia akan, actually perut you, dia akan membantu untuk pencernaan di pagi-pagi tu. Bila you buat, perut you pun stretch, at the same time dia boleh membantu pencernaan you. You rasa tak dia tengah tarik ke perut dia kan? Rasa. Dia stretch actually. Okey, ini antara posisi yang boleh juga kita sarankan kepada anda, yang paling simple, yang paling ringkas. Terima kasih banyak-banyak Ais hari ini. Sama-sama. Isi Yoga 2.0 bersama dengan Ais untuk kongsi dengan kita banyak lagi. Ini baru pada peringkat awal yang sangat-sangat baru. Bagaimana keadaan anda? Saya rasa anda kongsikan nanti sebab kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Okey, sambung macam ni. Okey, ini. Lega. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih yang anda semua menyaksikan kami sama ada di Kaca TV ataupun di Facebook kami. Nampak Haziq, ramai juga yang tekan komen. Ramai, sangat ramai. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini kita dah berkongsi secara keseluruhannya masalah sembelit dan buasir. Dan kita harapkan ada manfaat di situ. Dan juga senaman yoga yang Haziq buat tadi. Mana tahu antara posisi yang anda boleh lakukan juga. Saya sangat lega apabila saya dapat buat yoga tadi. Nasib baik dia tak terus pergi toilet. Tapi kalau anda nak cuba, boleh cuba yang basic-basic dulu. Betul. Menurut Ais tadi kan dia ada langkah-langkah yang basic. Jangan terus buat yang ekstrim. Betul. Sebab tu kita cuba untuk meminimalkan pergerakan tadi supaya anda mungkin kalau yang nak ikut tu cuba untuk dapatkan konsultasi juga daripada doktor, daripada instruktor yoga. Okey, esok menariknya kalau mereka yang dah kita kongsikan senaman adalah yang terbaik dan sebagainya, tapi dekat fasiliti komuniti mereka tak ada pula taman rekreasi. Macam mana nak bersenam, Aziz? Adakah fasiliti di kawasan komuniti ini mencukupi? Betul. That's why kita nak borak, nak bincang mengenai perkara itu esok pukul 9.30 pagi macam biasa. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami hari ini, yang tengok kami di Facebook dan juga TV3. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Jaga mata, jaga hati. Ciao.